Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis pada malam ini. Barisan Jawatankuasa Kelab Siswa PMJ dan juga wakil daripada Dewan Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nah, yang dikasihi daripada kelab siswa, saya menggantikan ustaz-ustaz kita yang pada malam ni kebanyakan daripada mereka terlibat dengan program di luar sana lah. Jadi di malam minggu ataupun di malam cuti mereka bukan sahajalah sebab kita mungkin ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, dengan ibu bapa kita, tapi ada saja dari kalangan mereka ni yang tak ada di kawasan masing-masing. Mereka ni masih lagi menjalankan program-program dakwah lah sebenarnya. Pada malam ni saya ambil sedikit masa lah daripada di kalangan siswi ataupun saya tengok sini siswi lah yang ada kat sini ya. Intan di mana Intan? Saya dekat rumah mak. Kat rumah mak Nur Akidah? UPM di kampus lah. Nurin Jas. Itu kawan saya. Dia dekat Batu Pahat kat UTSM. Ya, alhamdulillah lah pada malam ini ya. Dapat sama-sama lah kita berkumpul sedikit masa lah untuk atas pengisian. Nak isi tak isi sangat lah sebenarnya ya. Cuma saya mewakili daripada pihak pengurusan. Sebenarnya bersyukurlah ada masih lagi yang ada beberapa orang ni yang masih lagi istiqamah. Walaupun sedikit masa yang kita berikan, kadang-kadang ni sebenarnya kita tak nampak benda ni. Apa yang kita buat pun masih lagi jadi kepada kita masih tak jelas. Blur lagi lah. Terutama sekali pada di kalangan macam student-student ni boleh panggil di kalangan belia lagi lah. Belia remaja. Mana satu peringkat umur yang mana mereka ni adalah peralihan. Macam kamu semua peralihan daripada peringkat persekolahan masuk kepada universiti dan universiti sekarang ni. Lepas benda ni habis, benda ni akan berjejakkan kaki menjadi orang awam seperti saya, seperti saudara Ahmad Firdaus dan yang lain-lain lagi dah. Ini sebenarnya peralihan. Jadi bila kita nak beralih pada satu era ataupun transformasi daripada student ke orang awam ni, sebenarnya banyak cabaran ataupun persediaan yang perlu kita sediakan dalam diri kita. Kita lihat hari ni banyak daripada belia kita yang jati diri mereka ni sebenarnya tak kental. Apa-apa banyak cubaan, banyak yang kita panggil sebagai rintangan yang terpaksa kita hadapi. Kalau tanpa jati diri, tanpa keimanan yang kuat dan kukuh, kebanyakan mereka ni akan tenggelam. Kita lihat para pelajar sekian, kalau kita tengok pada siswa-siswi, masa kita belajar pun masa tu masa telah penuh, pack dan sebagainya. Tapi tanpa alasan, saudara-saudari dapat memberikan sedikit masa, seminggu, 1 jam, 2 jam, untuk kita join dalam program yang dianjurkan oleh PMJ. Sebenarnya program yang kita adakan ni bukan sebenarnya saja-saja ya. Sebenarnya nak membina jati diri kat sini. Makanan rohani. Untuk makan, semua orang boleh tahu. Kalau lapar, dia kena cari makan. Secara automatik benda tu. Tapi untuk makanan rohani kita ni, kalau kita lapar benda tu, kalau kita tak cari, maka jiwa kita nanti akan jadi kosong lah kat situ. Walaupun nama kalau kita nak kaitkan dengan PMJ, Pertubuhan Perniagaan dan Ekonomi Islam Negeri Johor kan, apa kaitan dia dengan ni kan? Sebenarnya bendanya menyeluruh lah. Kalau kita lihat di situ menyeluruh. Tak jadi alasan kalau saya tak jadi peniaga, macam mana saya nak join dengan PMJ itu sendiri. Saya tak peniaga pun. Tak sebenarnya. Kalau kita lihat di situ Pertubuhan Perniagaan dan Ekonomi. Ini bagaimana nanti
para siswa-siswi ni yang lepas pada ni keluar daripada melangkah ke alam pekerjaan, mereka ni dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi Islam kat situ. Sama ada kita ni berniaga ataupun kita yang bukan berniaga. Tapi bagaimana dengan ilmu yang ada, pengetahuan yang ada, kerjaya yang ada ni dapat membantu ekonomi, pembangunan ekonomi ummah kita. Kita lihat hari ini kita punya umat Islam sangat-sangat lemah sebenarnya. Kita lihat ada dua perkara je sebenarnya untuk melemahkan, terutama sekali daripada golongan belia dan remaja ni. Permainan orang-orang bukan Islam, macam mana nak melemahkan, ada dua perkara je saja. Pertama sekali dengan hiburan, dan kedua dengan permainan. Kita lihat hari ini kalau bila kita buat konsert-konsert hiburan di luar sana, orang sanggup bayar 200, 300, 1000, 2000 pun sanggup. Lepas tu kita tengok di kalangan para belia remaja kita banyak menghabiskan masa dengan permainan. Sekarang muncul yang dinormalisasikan, dipanggil sebagai e-sport dan sebagainya. Tapi mereka ni menghabiskan satu hari berjam-jam memegang gadget masing-masing dekat situ, leka. Kita boleh lihat di depan mata kita ataupun di sekeliling kita, sekitar kita dekat situ. Ini adalah pertama sekali langkah untuk melemahkan para belia kita, para remaja kita. Lepas pada itu kalau mereka melangkah ke alam pekerjaan dan sebagainya, mereka akan menjadi di kalangan orang awam ataupun ummah yang lemah daripada segi jiwa dia dekat situ. Sebab apa? Mereka ni telah terkesan, hati-hati mereka ni telah kesan dengan hiburan, dengan permainan, benda tu. Tak salah pun benda tu, tapi kita ambil sekadar perlu, tanpa kita perlu mengorbankan masa dan wang ringgit kita semata-mata untuk mendapatkan dua perkara tersebut. Tapi kita tak dapat nafikan inilah yang berlaku di hadapan mata kita sendiri. Begitu juga program-program yang lain kalau kita tengok. Yang lain orang boleh buat. Saya pernah menghadiri satu program yang kita buat secara online macam ni. Hingga 200 peserta masuk. Penuh. Kan? Bila kita scroll kan, beratus-ratus orang masuk. Tapi syaratnya apa dekat situ? Syaratnya untuk dapatkan sijil. Itu. Siapa yang hadir dapat sijil. Kan? Sebagai satu KPI dekat situ. Kena penuhkan. Dapat setahun berapa penuhkan sijil dekat situ. Mereka jadi tak jadi alasan benda tu. Sebab apa? Ada syarat dia dekat situ. Ada juga yang kita program yang menjanjikan bila hadir kat sini dengar dengan baik, dengan teliti. Kamu punya sale nanti sebulan boleh dapat 10,000, 20,000. Itu adalah benda-benda yang kita janjikan sebagai keduniaan. Jadi tak mustahil. Mereka ni boleh masuk 2 jam, 3 jam boleh duduk di hadapan komputer masing-masing. Walaupun dibuat secara online. Berbeza dengan yang apa yang kita buat benda ni. Kita menjanjikan, tapi bukan menjanjikan perkara yang kita nampak. Sebab itu bila kita lihat apa itu iman adalah yakin dan percaya pada satu benda yang tak nampak, benda yang gaib. Siapa yang nampak syurga? Siapa yang nampak dosa? Siapa yang nampak pahala? Benda yang tak nampak. Kita tak menjanjikan, okey kamu duduk ni dalam 1 jam, 2 jam, kamu akan dapat duit. Kalau macam tu yang dijanjikan, pasti orang akan tunggu. Pasti orang akan berkorban masa. Berkorban wang ringgit. Sebab apa? Dia akan dapat berkali-kali ganda. Tak sama dengan ni yang kita lihat. Walaupun kita buat mingguan, sedikit demi sedikit benda ni buat. Tapi yang penting istiqamah. Istiqamah kita dalam majlis-majlis ilmu. Sebab tu kita bawakan setiap minggu. Ada ustaz-ustaz yang membuat perkongsian dekat situ. Sama-sama kita dapat. Mari kita nak didik jiwa kita ni. Bagaimana benda-benda yang kerohanian ni dapat kita serapkan ke dalam jiwa kita. Kalau untuk yang kita belajar dalam segi setiap subjek di universiti adalah tak sama kan bendanya. Kita selitkan setiap minggu ni untuk makanan jiwa, rohani kita. Itu bagi kekuatan. Bagaimana kamu nanti bila keluar daripada menara gading kita panggil kan. Situ tinggalkan status siswa dan siswi dapat mana mengharungi. Sebenarnya kalau dalam bahasa yang paling simple kita panggil hidup ni keras. Lepas ni kamu akan berkeluarga, ada keluarga kan. Dengan keadaan sekarang kos yang sangat tinggi.
Sebenarnya kalau kita punya pengharapan, kita punya keyakinan kita kepada Allah SWT yang pemberi rezeki, Allah yang segala-galanya, maka kita akan kalah dengan permainan dunia ni. Sebab tu ada riwayat hadis beritahu bahawa dunia ni sebenarnya tempat yang main-main dia. Kalau kita susah pun sementara, kalau kita senang pun sementara juga, kalau kita kaya pun sementara. Dunia adalah sementara, bukan kekal abadi. Lama-lamanya di mana kita akan tinggalkan. Jadi kejayaan kita, kesenangan, keseronokan kita yang kekal abadi adalah di akhirat nanti. Bagaimana kita dapat gunakan kita punya ilmu kita, kerjaya kita, benda ni sebagai jambatan supaya kita dapat membawa kehidupan yang abadi kita di akhirat sana dengan kejayaan. Jadi perlunya kejayaan tu sebenarnya mana kita nanti apa saja jua keadaan kita selepas pada ni, sama ada kita peniaga, kita usahawan, kita yang membantu peniaga, apa saja yang kita panggil sebagai profession kita sebenarnya lah kat situ. Kita dapat melaksanakan atau menjalani di atas landasan takwa lah, Al-Quran dan hadis. Kita lihat di akhir zaman ni macam-macam, manusia akan jadi keliru. Benda yang betul akan jadi salah, benda yang salah akan jadi betul bedanya. Dan kita tak tahu, susah kita nak mentafsirkan atau kita nak membezakan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Tetapi bila yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, Nabi Muhammad, dia sebenarnya mencari satu benda yang hak dekat situ. Kalau kita lihat dalam perbandingan agama, mungkin orang kafir atau orang yang bukan Islam, dia kata agama dia betul. Orang Kristian, Yahudi, orang Buddha, dia kata betul. Agama dia semua membawa kepada kebaikan. Begitu juga Islam, itu pun mengarah kepada kebaikan. Semua agama membawa menyeru pada kebaikan. Tak ada agama pun dalam dunia ni yang menyuruh pada manusia untuk buat benda yang tak betul. Tapi di dalam banyak-banyak ni agama, dalam ketaatan mereka ni kepada Tuhan-Tuhan mereka ni, termasuk kita, agama mana yang hak? Itu yang kita kena tahu. Jadi agama yang paling hak sekali adalah agama Islam. Jangan satu perkara, perbalahan ataupun pertikaian satu perkara, semua orang nak katakan benda ni yang betul. Tapi sebenarnya haknya, mana yang hak? Begitu. Mana yang utama? Keutamanya. Jadi kat situlah yang macam mana kita punya saudara-saudari yang kat sini sekarang yang masih pada saya kalau di peringkat umum, boleh kalau saya panggil dia sebagai peringkat anak-anak saya lah sebenarnya. Kalau saya dah kurang lebih 20 tahun lah saya mengajar sini, daripada tahun 90-an hingga sekarang ni kan, berbagai lapisan. Kita lihat pada zaman ke zaman, pada generasi yang kita panggil, dulu tak ada pun handphone, sekarang dah ada handphone, bermacam-macam gadget. Sekarang ada pula AI pula sekali yang membantu, memudahkan kita punya kerja. Kita tak boleh tolak dan tak boleh nafikan. Sebab apa? Didiklah anak-anak kamu sebagaimana zaman dia. Tapi bagaimana zaman tu tak boleh menipu dayakan kita semua. Dan kita tak tertipu daya dengan permainan dunia itu sendiri. Kita tak boleh lari daripada teknologi, kita tak boleh lari daripada peredaran zaman. Kita tak boleh kata saya nak tolak benda ni, sebenarnya datang daripada bukan ahli Islam, Yahudi dan sebagainya. Tak, kita adalah pengguna pada teknologi tersebut. Tapi bagaimana kita boleh memanfaatkan teknologi tersebut? Kita lihat paling mudah dan paling simple. Sebilah pisau, kalau diletakkan pada tangan orang yang beragama, orang yang bertakwa, pisau tu digunakan untuk benda-benda yang bermanfaat. Digunakan untuk siang ikan, digunakan untuk potong kayu, potong sayur, untuk memasak, menyediakan bahan memasak dan sebagainya. Pisau. Tapi kalau pisau yang sama dapat letaknya pada tangan orang-orang yang tak betul, seorang pembunuh, seorang yang sakit jiwa, pisau ni boleh memudaratkan. Begitu juga pekerjaan kita tu nanti. Kalau kita dapat satu jawatan, bila kita keluar pada sini, tak adanya kita takwa pada Allah SWT,
takutnya kita pada Allah SWT, kita tak nampak yang apa, kita tak sedar yang Allah Ta'ala tu tiasa menjadi CCTV kepada kita, maka akan jadi rosak. Sebab apa, bila kita pegang satu jawatan, satu pangkat, ia merupakan satu amanah kepada kita. Tapi kalau benda tu diberikan kepada orang yang betul-betul amanah, betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka benda tu akan manfaat pada orang lain. Tapi bila kita lihat hari ini ada jawatan-jawatan yang diberikan kepada orang yang tak bertakwa kepada Allah SWT, benda tu akan merosakkan diri dia, merosakkan kepada organisasi dia sendiri, orang yang sekeliling dia kat sendiri. Nampak tak dekat situ? Bila dia beri kuasa, dia akan pecah amanah, mereka akan rasuah, mereka akan menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Tapi bila dia bagi pada jawatan kepada orang-orang yang hak, orang yang betul, tepat pada jawatan tersebut, maka benda tu akan beri manfaat, akan membantu pada organisasi dia dan masyarakat sekelilingnya. Begitu juga kita bagi lebih skop pada yang lebih besar lagi. Bila mereka ni jadi seorang peniaga yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka ni akan menjaga secara bersungguh-sungguh dan mengikut syariat Islam. Mereka tidak menipu, mereka jujur, amanah, tidak mengurangkan timbangan, tidak menipu dan sebagainya. Tapi mereka ni, bila mereka ni walaupun beriman tapi tak bertakwa kepada Allah SWT, mereka walaupun mengaku beragama Islam, akan melakukan perkara-perkara yang bukan ataupun melanggar syariah ataupun tidak mengikut sistem muamalat yang sepatutnya. Mereka mengurangkan timbangan, mereka akan menipu pelanggan-pelanggan. Kita lihat nanti kalau macam dalam bulan puasa kan, jual benda yang recycle, benda yang semalam dah tak habis jual lagi sebenarnya. Benda tu akan memudaratkan kepada kita punya pengguna. Itu kalau mereka menjaga. Tapi kalau kita sendiri sebagai masyarakat yang menjaga, sebagai pembeli, kita tak menjaga pun serupa juga kan. Macam mana kita sentiasa nak menunaikan hak kita sebagai pembeli di situ. Kita tak terlalu berkira kat situ. Tiada orang nak minta setiap kali nak beli asyik nak minta diskaun saja. Kawan tu baru je nak mula berniaga kan, kawan takkan tak bagi diskaun kat situ. Kita tak supportive sangat dekat situ. Jadi bagaimanakah kita boleh meletakkan diri kita di mana saja sebenarnya, bukan sebagai seorang peniaga saja, bukan sebagai seorang pelajar saja, bagi orang awam, orang yang bekerja berjawatan, sebenarnya tak kisah di mana saja sekalipun. Macam mana kita bawa iman dan takwa ni dalam kita punya diri kita, supaya bila kita berhadapan dengan amanah yang diberikan kepada kita, kita dapat melaksanakan sebaik mungkin. Pada situ yang datangnya bila kita menuntut ilmu ni, betul-betul ilmi walaupun mesin. Orang dulu kata menuntut ilmu hingga ke negeri China kan. Dan menuntut ilmu hingga ke liang lahat. Jadi bila kita menuntut ilmu ni sebenarnya tak ada batasan lah untuk kita. Bila kita nanti kita dah jadi orang awam, lepas pada kita belajar dekat situ, tak jadi masalah pun kita. Tiasa dah hargakan ilmu dekat situ. Lagi dan lagi. Siapa kita? Nanti dengan ada segulung ijazah, nanti ni dapat jawatan yang baik, mungkin jadi seorang pemimpin. Nak jadi seorang pemimpin pun bukannya perkara yang mudah. Kena belajarlah tentang leadership, bagaimana dapat mengawal selia orang bawahan, supaya bila kita jadi bos nanti, jadi bos yang disenangi dan dihormati oleh orang bawahan. Kalau tanpa ilmu ni, maknanya kita tak akan jadi apa-apa sebenarnya. Kita akan merosakkan organisasi tersebut. Sama juga dalam kita berkeluarga, perlu yang ada ilmu dan kekeluargaan. So, bila kita jadi seorang ayah, jadi ayah yang baik, supaya boleh memimpin kita punya ahli keluarga kita. Jadi seorang ibu, menjadi seorang isteri, menjadi isteri yang baik pada suami, menjadi seorang ibu yang baik pada anak-anaknya, baik kepada kedua ibu bapanya. Benda ni tak dapat di mana-mana. Jadi kita kena belajar dekat situ. Macam mana yang lepas diberitahukan dengan Ustaz, setengah orang macam-macam sumber yang kita boleh belajar sekarang ni. Kita boleh secara online, belajar di YouTube, belajar di secara mendengar saja.
Tapi itu yang kita panggil alternatif lah. Tapi yang terbaiknya bagaimana kita dapat bertemu dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu atau ustaz-ustaz yang mursyid lah. Mursyid maknanya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, dilaksanakan. Nampak ilmu tu bermanfaat untuk diri dan orang lain dekat situ. Al-Quran dan Sunnah itu menjadi panduan kehidupan dalam diri dia. Jadi guru-guru ataupun cikgu-cikgu yang macam ni yang kita kena carikan. Kita yang kena cari kat situ. Kalau kita tak cari, tu cakap kalau setakat kita tengok daripada belajar pada YouTube saja ataupun pada ceramah secara online, itu kita hanya sekadar menonton. Bukan kita menuntut ilmu. Kalau peringkat ilmu ni macam-macam kan. Fiqh, tasawuf dan sebagainya kat situ. Jadi kita sebagai seorang Islam sebenarnya tak boleh lagi lah daripada kepelbagaian ilmu agama ni. Kalau kita boleh korbankan kita punya masa kita jadi seorang pelajar dengan ilmu yang ada tu, kita dapat menceburi diri kita dalam bidang pekerjaan setelah kita keluar daripada Menara Gading nanti, universiti tu nanti, supaya kita boleh manfaatkan ilmu tu. Tapi ilmu yang itu sajalah untuk pekerjaan kita. Tapi untuk ilmu agama yang kita kena pelajari sehingga liang lahat. Maksudnya sehingga nafas yang terakhir kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ataupun dunia sementara ini. Itu. Jadi itu sajalah sedikit perkongsian daripada saya yang saya cakap secara umum lah kat sini. Sebenarnya untuk perkongsian ni semua orang boleh bercakap, semua orang boleh sampaikan. So kita bukan ahli tafsir daripada tafsiran hadis Nabi, ataupun kita bukan daripada orang-orang yang boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita boleh bacakan saja tanpa tafsiran dekat situ. Boleh tafsir tapi yang telah ditafsirkan tanpa ulasan. Sebab apa? Bukan taraf kita dekat situ. Tapi kalau setakat kita berceritakan tentang kebesaran Allah SWT, cerita tentang sirah Nabi Muhammad SAW, benda-benda macam tu yang kita boleh share dan kongsikan sebagai santapan rohani kita. Hari ni, kalau saya sendirilah panggil saya punya student saya sendiri dekat situ. Kalau kita panggilkan, namakan 10 orang nama sahabat Nabi yang kabar, yang utama. Terkial-kial dan nak sebut lah. Sebab apa? Sebab tak dibiasakan hari ni. Tapi kalau kita panggil nama 10 orang artis Korea ke, artis barat ke dan sebagainya, boleh je disebut benda tu. Sebab apa ni nampak tak tu macam mana kalau saya balik pada yang awal kat situ. Bagaimana orang bukan Islam, orang Kristian, Yahudi, kafir dan sebagainya, mereka bukan para belia, para remaja dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang beritahu, dengan perkara hiburan. Sampai mereka ni terkesan hati-hati mereka sampai mereka ni tak dapat tahu ataupun tak ambil tahu tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, hidup para sahabat Nabi SAW kat situ. Yang mana pengorbanan yang mereka lakukan hari ini menjadi asbab hidayat dan kita hari ini beragama Islam kat situ. Saya terbaca satu artikel last kali lah di sini ya. Orang non-Muslim Cina dia masuk kepada Islam. Islam kat situ. Yang terbayang dekat fikiran dia adalah pertama sekali tentang merasai untuk bayangan syurga dekat situ. Siapa kat sini yang kita boleh membayangkan atau merasai? Memang kita tak merasai tapi boleh membayangkan nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tak nampak. Bila dia ni sendiri nak mendakwahkan kepada kawan-kawan dia yang lain yang masih lagi belum masuk ke dalam Islam, ceritakan tentang nikmat syurga dan sebagainya, mereka pun tak dapat. Dia kata dunia ni lah duit ada banyak, boleh pergi melancong, boleh terbang sana sini, nak makan apa boleh makan, nak pakai apa boleh makan ya. Tapi kalau dia nak ceritakan tentang syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang beratus berjuta kali ganda dengan kenikmatan yang ada kat dunia, tak dapat.
benarnya. Dia sendiri pun mengambil masa benda tu. Supaya benda tu boleh menyerap dalam diri dia sendiri tentang janji-janji Allah, tentang syurga yang dijanjikan, nikmat dijanjikan. Sebab tu di dalam Al-Quran mengatakan bahawa dunia ni adalah syurga bagi bukan agama Islam, orang kafir. Dan merupakan benda ni kalau dikatakan sebagai bukan syurga lah bagi kita orang Islam. Sebab apa? Dijanjikan. Tapi nak mendapatkan keyakinan benda ni meresap dalam jiwa kita bukan satu perkara yang mudah. Sebab apa? Kita jarang bercakap tentang benda tu. Kita jarang membahaskan benda ni. Janji-janji syurga oleh Allah SWT. Sebab tu kalau bila kita nampak, kita memang kita tak nampak pun, tapi kita boleh membayangkan benda tu sejelas-jelasnya. Sebab tu kita lihat para sahabat tu kan, bila mereka pergi berperang, mereka ni nakkan mati syahid. Tapi orang kalau kita hari ni nak pergi berperang, elakkan daripada mati kan. Sebab tu bila kematian tu bermula dah kehidupan mereka. Sebab dia yakin dengan janji-janji Allah SWT. Orang mati dengan beriman dengan Allah, semua dia dijanjikan syurga. Akhir kalam dia dapat mengucap la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Tapi perkara ni jarang kita ceritakan, jarang kita bahaskan antara kita. Siapa hari ni kalau dia duduk lepak-lepak dengan kawan dia kan, ada bercerita tentang sirah Nabi, para sahabat, tentang syurga, neraka dan sebagainya. Jarang orang cerita macam ni kan. Dan kita pun tak nak bercerita macam ni, nanti orang kata kita ni macam nampak macam Islamik sangat. Nampak macam kita ni nak jadi ustazah sangat kan. Dan setengahnya nanti bila kita join ataupun bersama-sama dengan orang nanti kan, di agama Islam ni bukan dia kata pada apa, ana, anta, anti kan, antum, berubah istilah panggilan ni semua. Ana sekarang ni dah macam ni, anta sekarang ni macam ni. Nampak tak? Sebenarnya tak pun, tak semestinya pun bendanya. Saya tetap saya lah, kamu tetap kamu lah sebenarnya. Tak merubah pun kita punya keimanan kita dekat situ. Jadi itulah akhir kalam daripada saya. Sedikit perkongsian dapat manfaat pada para pelajar yang menganggotai kelab siswa PMG. Saya nampak ada 7 dia dekat sini. Sini saya nampak ada nama Nur Amiratul Jannah Daud. Jannah tu sendiri merupakan syurga. Syurga pun ada berperingkat-peringkat kat situ, yang Allah Ta'ala masukkan mengikut pilihan Allah SWT. Jannatul Firdaus yang tinggi sekali. Kita ni pun kalau dapat syurga yang paling ketujuh, yang paling rendah sekalipun dah alhamdulillah, daripada kita tercampak ke dalam neraka Allah SWT. Itu sajalah daripada saya, mewakili daripada kelab atau jabatan pengurusan PMJ, mendoakan adik-adik kita dekat sini istiqamahkanlah, diberikanlah masa setiap minggu, sedikit masa kamu untuk diwakafkan di dalam perjumpaan kelab kita ni. Mungkin benda ni tak nampak, kesannya tak nampak, tapi sebenarnya ada satu titis air yang jatuh pada satu batu lah kita punya, seketul batu. Satu air titis tak nampak, tapi sebenarnya kesannya ada. Dia biarkan lama-lama dia akan jadi lekuk juga batu tu. Begitu juga kita. Mungkin seminggu sekali, sejam, setengah jam kan, kita dapat dengar perkongsian agama daripada ustaz-ustaz yang dibawakan ni. Kita sediakan hati kita dengan terbuka je. Kesannya pasti ada, tak banyak, sedikit. Tapi kita datang dengan hati yang terbuka dekat situ. InsyaAllah ta'ala hidayah, petunjuk, pertolongan daripada Allah SWT pasti akan ada di belakang kita nanti. Ingatnya pasti kat situ. Janji Allah Ta'ala tu pasti. Bukan janji saya, bukan janji jawatan kuasa ataupun janji pada majlis tinggi, tak. Ini janji pada Allah SWT tu sendiri, Tuhan pencipta kita. Itu sajalah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.